Salam sejahtera. Dun Sabah bubar petang ini, itu antara ramalan kenyataan daripada para pengulas politik berkait dengan keadaan politik Sabah yang makin meruncing dan makin panas. Pertanyaan itu mungkin boleh dijawab dengan mengatakan bahwa keadaan politik Sabah sekarang ini memang terumbang-ambing. Selepas Jeffrey Kittingan bersama dengan Parti STA sah keluar daripada GRS, bermaksud apa kedudukan Jeffrey Kittingan sebagai Timbalan Ketua Menteri Sabah yang kedua? Adakah beliau masih kekal sebagai Timbalan Ketua Menteri Sabah yang kedua? Atau adakah beliau benar-benar telah pun meninggalkan jawatan itu? Apabila jawatan itu dikosongkan, bermaksud hampir 100% Dewan Undangan Negeri Sabah perlu dibubarkan. Nasib baiklah, Timbalan Ketua Menteri yang kedua masih wujud. Tapi dengan keluarnya lagi SAPP daripada GRS, kini menjadi tanda tanya. Apa masa depan GRS? Dan apa pula masa depan STA dan juga SAPP? Mana yang lebih kuat sebenarnya? GRS atau STA dan SAPP yang telah keluar? Ada beberapa isu yang boleh diulas di sini. Yang pertama, punca mereka keluar daripada parti GRS atau gabungan GRS. Semalam dinyatakan punca STA dan SAPP keluar daripada GRS, ditendang daripada GRS kerana keengganan mereka untuk menggunakan lambang atau logo parti GRS dalam pilihan raya nanti. Ini menunjukkan bahawa GRS sudah betul-betul dalam keadaan yang sangat-sangat mendesak. Selain itu, parti parti STA dan SAPP mungkin benar-benar mahu supaya semua kawasan mereka dapat tandingi tanpa ada yang namanya kehilangan kerusi. Jadi itu sebabnya mereka sanggup ditendang daripada GRS. Dengan itu, apabila mereka tidak bersama lagi dengan GRS, sudah tentu kita sudah dapat meramalkan dan mengetahui mereka akan bertanding secara solo. STA boleh bertanding di mana-mana yang dia suka tanpa mahu peduli lagi siapa yang harus mereka langgar. Ada juga kebaikan, ada keburukan, ada pro dan kontra STA dan SAPP keluar daripada GRS. Antaranya, mereka bebas membuat keputusan apa saja logo, apa saja calon, di mana saja mereka bertanding boleh. Kalau sebelum ini mereka terikat dengan keputusan daripada GRS, maka sekarang ini mereka bebas mengambil keputusan apa saja yang mereka mau buat. Kedua, sentimen undi untuk parti lokal juga kini bebas dibawa oleh parti SAPP dan STA. Kerana semasa mereka bersama dalam GRS, sudah tentu mereka terganggu apabila GRS mahu bekerja sama dengan Pakatan Harapan. Dan Pakatan Harapan pula seperti diketahui mempunyai parti daripada Tanah Melayu Semenanjung. Jadi, apabila SAPP dan STA sudah keluar daripada GRS, mereka lebih mudah melaungkan naratif undi parti lokal tanpa mengundi parti Semenanjung. Kerana kini mereka sudah tidak bekerja sama dengan sesiapa lagi. Itu antara perkara yang mereka dapat hidup. Dan ada rakan mengatakan bahawa parti STA dan SAPP tentu keluar daripada GRS bukan kerana suka-suka. Mereka sudah membuat kajian di lapangan. Mereka mempunyai kekuatan sendiri. Sekian dulu, tinggalkan komen Anda. Hello guys, ini ialah walkie-talkie Bofeng BF888S. Dapatkannya di Shopee, murah.
Guys, ini ialah headphone Onikuma K2 Pro. Hebat, luar biasa, cantik dan murah. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah power bank Mozom PB149. Murah, hebat, dan dapatkannya di Shopee sekarang. Guys, ini ialah Shocks Open Swim Pro. Headphone yang hebat, kualiti hebat, tahan air. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah headphone One Audio E70 Fusion. Dapatkannya di Shopee, murah sekarang. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Hari ini kita dikejutkan dengan satu pendapat daripada netizen berkait dengan politik semasa Malaysia. Ada yang mencadangkan kepada Muhyiddin Yassin, Azmin Ali, supaya membentuk saja Parti Bersatu ikut acuan mereka sendiri yang dipanggil nama Parti Bersatu 2.0. Ini apabila semakin hari, semakin lama, Muhyiddin Yassin seperti dipermain-mainkan, dipermalukan di parti beliau sendiri. Walhal, beliau merupakan yang senior di dalam parti itu. Hamzah Zainuddin sendiri sebenarnya bukanlah penggerak kepada Parti Bersatu itu sepenuhnya. Kalau anda mungkin tahu sejarah dalam Parti Bersatu, Hamzah Zainuddin adalah daripada UMNO. Jadi, yang menjadi orang sebenar di dalam Parti Bersatu ialah Muhyiddin selepas beliau dipecat daripada UMNO. Jadi, adalah amat memalukan dan adalah amat mendukacitakan jika Muhyiddin terus bersama di dalam Parti Bersatu yang kini semakin lama semakin bercelaru bergolak. Ada ramai penganalisis politik mengatakan bahawa pergolakan Parti Bersatu ada serba sedikit disebabkan oleh kehadiran Azmin Ali di dalam parti tersebut. Keinginan Azmin Ali untuk mendapatkan jawatan mungkin salah satunya menjadi punca pergolakan di dalam parti tersebut. Selain daripada itu, dapat dilihat seperti seakan-akan Muhyiddin enggan menyerahkan peralihan kuasa Presiden Parti Bersatu kepada Hamzah Zainuddin. Itulah sebabnya Wan Saiful Wanjan sangat-sangat berjuang untuk cuba mendapatkan kebenaran dan cuba untuk mempertahankan diri beliau. Secara nyatanya, Wan Saiful Wanjan menyatakan bahawa beliau bukan untuk memungut tanda tangan bagi menyingkirkan Muhyiddin, tetapi menyokong peralihan kuasa. Secara tidak langsungnya, tanda tangan itu sebenarnya ialah mahu supaya Muhyiddin cepat-cepat segera letak jawatan menyerahkan kuasa kepada Hamzah Zainuddin. Tetapi ada juga beberapa orang penganalisis politik, pengulas politik menyatakan bahawa tindakan itu akan menyebabkan Azmin Ali kehilangan peluang untuk menjadi presiden kepada Parti Bersatu. Jadi, nyata sekarang ini bahawa Parti Bersatu kini di dalam masalah yang besar. Persoalan yang seterusnya ialah apabila audio-audio sulit, pakatan-pakatan sulit mula timbul. Antaranya audio yang menyatakan bahawa Hadi Awang sudah mempunyai ataupun PAS sudah mempunyai cadangan Perdana Menteri mereka sendiri, iaitu Hamzah Zainuddin. Makna kata tiada lagi yang dapat mahu menerima ataupun mengiktiraf Muhyiddin sebagai calon Perdana Menteri yang seterusnya. Meskipun ada banyak dalil digunakan oleh Parti PAS untuk bercakap tentang calon Perdana Menteri Perikatan Nasional, tetapi kini mereka sendiri melanggar dalil tersebut. Apa pula pendapat anda semua? Adakah patut Muhyiddin dan Azmin Ali keluar daripada Parti Bersatu dan bentuk parti yang baru? Tinggalkan komen anda.